Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, bahagia barisan pegawai. Saya tak pek nak nyebut pangkat dia apa sebab kan tak siap kan salutasi sini. Kan siap kan lah kau dakut seorang macam. Seterusnya tak gurau ya. Kemudian puan apa nama puan? Apa nama puan ni? Puan Jamila. Selaku orang Kuwait PPD mewakili timbalan pengarah hari ini. JPNS. Oh. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Ya, yalah. PPD lain, yalah. Seterusnya pegawai daripada PPD. Seterusnya guru-guru kepada MBK, murid-murid berkeperluan khas. Seterusnya guru-guru di pelbagai sekolah, guru tuan rumah, tamuannya pengetua, dan seterusnya adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun berada di dalam majlis ilmu yang cukup besar maknanya, dengan tajuk yang diberi kekurangan bukan halangan untuk berjaya. Saya dengar tajuk tu pun memang tak patutlah buat tajuk macam tu. Apa salahnya tajuk tu? Kekurangan itu bukan kekurangan. Sudah kan? Bila kita letakkan satu benda negatif, diletakkan sebagai satu asas untuk berjaya, mungkin boleh. Tetapi pada saya, kekurangan ini bukan satu perkara yang kita nak perbesarkan sebagai satu asas untuk menyatakan kita cukup setakat tu, mati lagi baik. Tak. Sebenarnya kita boleh berjaya. Kalau ikut tu sebabnya dipilih sekolah menengah kebangsaan Seremban 2 ini. Kenapa dipilih? Sebab sekolah ini ada satu keistimewaan, dan dewan ini dipilih sebab keistimewaan dewan ini yang dengan penyataannya hidup mesti berani. Tu sebab dipilih dewan ni dalam banyak-banyak dewan dalam Malaysia ni. Hidup mesti berani, besar tulis belakang tu, nampak tak? Jadi hidup mesti berani. Kita boleh orang kata ambil semangat ni untuk mengatasi apa juga orang kata barriers, halangan dekat dalam hidup kita. Kalau nak cakap bab halangan ni, saya teringat kisah macam mana saya masuk debat dulu. Ada seorang roommate saya, waktu kita pergi debate dulu, ada seorang roommate saya yang duduk sebilik dengan saya. Dia debat bahasa Inggeris sama-sama UiTM dulu. Satu benda yang sangat memberi kesan pada saya tengok dalam ni setakat yang saya perhatikan, tak ada yang macam dia. Kalau kata tu kekurangan lah, tak ada yang macam dia. Iaitu dia duduk depan saya dalam bilik tu, dia tidak mempunyai lengan dan tangan. Maknanya memang badan dia setakat bahu je. Zafri, cari nama dia, Zafri. Sebab apa saya suruh cari? Saya terkejut satu hari waktu saya jadi pengacara untuk program Jom Simpan PTPTN tu. Dia masuk sebagai tetamu. Rupa-rupanya dia salah seorang jutawan dekat Malaysia ni. Orang yang cukup tangan pun belum jadi jutawan lagi, tapi dia lengan pun tak ada. Waktu dia sebilik dengan saya, bayangkanlah dia hanya guna kaki untuk segala urusan dia. Makan pun dia pakai kaki, dia ambil cawan pun dengan kaki dia, elok masuk mulut dia, elok tertib nampak walaupun dia pakai kaki. Dan masa tu saya fikir macam manalah dia ni teruskan kehidupan dia. Masa waktu debate tu saya nampak dia tulis nota tu pakai kaki dia. Bayangkan orang lain nak bangun bagi celahan POI, bangun celahan nak tanya soalan, dia bangun macam tu, dia berdiri je, dan orang faham dia nak tanya soalan. Dan dia kesusahan, dia kena turunkan kaki lu untuk berdiri untuk tanya soalan. Tetapi dia masuk dalam antara top 50 lah, top rank best speaker seluruh dunia. Memang fluent lah English.
Sebab ada English debate kan. Itu satu kekurangan. Saya nak bawa kisah ada seorang budak berumur daripada lahirnya sampai umur 6 tahun. Daripada lahir sampai umur 6 tahun dia allergic kepada klorin. Dia tak boleh mandi dengan air klorin, kena mandi air masak. Gila betul kan? Bayangkanlah mandi dengan air masak, dia tak boleh dengan air klorin. Kena air klorin badan dia gatal-gatal. Ketika dia berumur 7 tahun, dia dah geram sekali dia nampak ayahnya ke mak dia yang buat kerja part time dekat satu pusat akuatik. Tengah menyapu-menyapu tu dia geram, dia terjun dekat dalam kolam tu dan dia berenang sepuas hati dia. Dia berenang dekat situ dan akhirnya tak ada pun kesan apa pada badannya. Langsung elok penyakit dia yang penyakit klorin dia tadi. Dan siapakah budak yang berumur 7 tahun tu hari ni? Hari ni dialah Ian Thorpe, salah seorang peserta sukan akuatik Amerika Syarikat dan Australia. Dia ada 2 kerakyatan yang mana dia masuk sukan terjun papan anjal tu, pemenang pingat emas dan pencipta rekod dunia. Nak cerita apa? Nak ceritakan bahawa semua orang kalau nak dia boleh berjaya. Itu saja. Itu sebab tajuk yang selalu saya bagi, rejuvenasi minda. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Remajakan pemikiran kita. Kadang-kadang orang tu muda tapi sebab pemalih dia lagi tauk pada orang tua. Kadang-kadang orang tu dia pandai semua tapi sebab dia malas, dia rasa dia dah selesa, akhirnya dia lagi bodoh daripada orang yang bodoh daripada dia sebelum ni. Ayah kita sebagai contoh, mak ayah kita dulu kebanyakannya tak belajar tinggi pun, tapi macam mana kejayaan dia, walaupun dia tidak berjaya dalam akademik, dia berjaya dalam kehidupannya. Apatah lagi bila dia berjaya menjadikan anak-anak dia insan yang berjaya. Bukan semua orang boleh buat. Berapa ramai orang yang mak ayah dia pandai tapi anak bodoh melantun-lantun. Berapa ramai menyabihkan duit mak ayah? Ramai. Tetapi berapa ramai orang yang susah tapi berjaya menjadikan anaknya berjaya. Itu sebabnya saya nak beritahu adik-adik, jangan kita fikir habislah kita ni apa. Jangan rendah diri walaupun kita rendah. Faham? Saya tahu tadi, nampak saya lalu tadi semua heboh tingginya. Salah ke Samsul Debat tinggi? Kan? Saya nak beritahu dengan semua, saya pun dulu comel-comel kak, tak tahu kenapa tiba-tiba tinggi. Kan? Masa saya tahun 6 cikgu pun cakap, yang tinggi tu jawab. Cikgu dulu. Saya dulu sekolah kebangsaan Paroi itu dulu. Dalam apa, saya pernah rasa macam tu lah. Aku ni orang susah, tengok anak ni anak orang kaya, dia ni mesti pandai-pandai. Buku dia baru-baru, baju dia berkilat. Awak tu lah baju setahun, pakai kasut BM 2000, kena pijak langsung menangis. Lepas tu kaki copek panjang pula tu, bengkok kaki macam ni. Kan? Bukan nak cakap apa, Samsul Debat pun orang kampung, lahir kat kampung Batu Kikir, Jambatan Bosi, tapi berjaya membesar di bandar metropolitan Seremban. Mengasah metropolitan kan? Sekarang dah bandaraya pun tak rasa bandaraya lagi. Kan? Tapi seduduk di bandar, membesar sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Paroi, sekolah kampung. Sekolah kampung tu dulu ada padang, sekarang padang dah tak ada sebab dah jadi jalan. Kat situlah saya main bola baling, main takraw, main bola, situlah tempatnya. Habis sekolah Kebangsaan Paroi, nak beritahu orang kampung serba kekurangan sama. Kalau ada lah orang susah pun kan, kalau ada orang yang susah, saya dulu mak saya jual kuih, meniaga kuih. Saya bila hujung minggu orang lain boleh tidur dengan nyenyak, kita kena bangun awal pagi, tolong mak, kena tolak stall tu sampai kat depan rumah. Lepas tu majlis datang saman pula, sampailah saya kerja majlis. Lepas tu saya kerja majlis, lepas tu saya lah saman orang. Kan? Tapi saya faham orang meniaga macam mana, tu beza dia. Tu sebabnya bila saya tengok keadaan tu, kita nak berubah atas kita. Tu sebabnya tajuk yang saya juga bagi sebiasa laku, rejuvenasi minda tu, rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Remajakan pemikiran kita, cakap kita boleh. Remaja macam tu lah. Jom kita pergi, jom pergi makan, boleh.
petang ni main bola. Boleh, kat mana? Cakap je kau apa. Itu remaja. Jom pergi. Kau pergi lalu. Orang tua. Jomlah pergi. Nantilah. Jomlah. Esoklah. Malah lah. Itu penyakit orang yang memang nak mati dah tu. Jadi kalau kita ni fresh, sentiasa boleh, sentiasa semangat tinggi, nak berjaya dalam kehidupan kita. Ada ke sesiapa daftar dulu, memang tulis, aku nak cacat. Ada? Tak ada siapa minta pun. Samsul Debat pun ada kecacatan dia sendiri, saya tak nak cerita, rahsia. Selain pada tinggi pun cacat juga sebenarnya. Cuma orang semua kena macam ni. Kan susah ambil suhu tu, kita kena nunduk kat orang. Kan? Kena nunduk dekat orang. Samsul Debat ke siapa-siapa pun semua ada kecacatan ni. Semua orang ada kecacatan sendiri. Je tengok. Ada orang ada kecacatan jiwa. Tak boleh tanya, berat kau berapa? Nangis lah. Tak boleh kena tanya berat berapa. Nak bunuh diri lah. Betul. Dahsyat. Ya, berat badan punya hal. Punyalah nak dapat jumlah berat dia turun, sanggup telanjang bang atas penimbang. Nampak? Tak. Bila gelak tu mana pernah buat tu. Nak kata apa? Sebab kita ada kecacatan kita masing-masing. Ada orang tu pula tak boleh kena tegur. Aku rasa engkau ni kena improve diri kau. Apa salah? Marah, tak boleh kena tegur langsung. Ada orang macam tu. Dia je betul semua. Ada orang tu pula kalau kena puji langsung tak keluar rumah dah. Dia tak boleh. Penyakit betul bila kena puji tu. Ada. Macam saya sekarang cacat sebab apa? Saya tak boleh pergi duduk dekat makan kat kedai-kedai biasa. Sebab ramai orang. Kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tak sedap. Buat macam mana? Kan? Ada orang tu pula kecacatan dia apa? Dia tak boleh nampak handphone, langsung hilang ingatan. Iya, berapa ramai tadi pun ada orang selfie daripada belakang. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Nyampah aku. Patut update status. Alhamdulillah. Yang seorang pun tegur komen, untunglah. Yang seorang ni cakap tak ajak pun. Yang seorang ni kenapa aku tak tahu. Seronok baca komen macam tu. Cacat lah tu. Sampai tak boleh buat apa dah handphone dia. Dia tengok tu lah. Ada orang bila saya sebut tu baru simpan telefon. Tengok apa? Takut dia katakan cacat. Tak, sakat tengok tak apa. Dulu ingat tak? Zaman dulu kita tertinggal telefon. Alah, tertinggal buat macam mana? Sekarang pusing balik. Susah hidup. Biarlah lambat. Biar punch kad merah. Jangan telefon tinggal. Rugi. Tak percaya tengok kecacatan lepas ni kan. Ambil gambar. Kita tengok. Heboh ni kita nak. Cepatlah manggil sini. Ambil gambar. Ambil gambar. 1, 2. Tiba-tiba senyap. Tiba-tiba hilang perkataan. Tu satu bentuk kecacatan juga tu. Ada seorang tu pula. Bila gambar automatik sengit. Tak tahu besar. Yang satu kecacatan. Alat bantuan mengajar sampai. Macam tu. Ada macam-macam. Tapi itu pulang tu sebabnya setiap satu perkara yang kita buat semuanya ada. Itu sebabnya berlaku kalau kita tengok di hospital, cek dekat hospital kerajaan pun kita cek kadar penyakit paling tinggi ni selepas coronavirus lah. Coronavirus memang tinggi lah. Penyakit yang paling tinggi sekali dekat hospital adalah penyakit yang berkaitan dengan mental iaitu stress related diseases. Penyakit yang berkaitan dengan stres. Orang sekarang dah boleh berlakon sendiri, tak payah tunggu drama, dia berlakon ke IGTV dia sendiri. Ada seorang budak sekolah ni pun samalah agaknya. Sikat rambut buat live, aku tak faham betul. Apa khabar? Aku ni pula tengah-tengah relax tengok live ni, live apa pula aku tekan lah live tu. Bila aku tekan live tu langsung tulis Samsul Debat join. Samsul Debat join. Tak pasal-pasal aku pula terbabit sama. Terpaksa lah live cepat kita live. Ya Allah, tak tergamak betul. Cubalah share benda-benda yang baik. Ada seorang tu letak gambar handphone. Cikgu ni, cikgu bukan cikgu sekolah ni dan yang datang ni. Cikgu dekat Afrika. Tak tahulah cikgu mana, Rwanda ke Burkina Faso ke tak tahulah. Dia ambil gambar handphone dengan jambangan bunga.
Thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Macam itulah. Terima kasih kepada suami kesayanganku kerana hadiah ini. Bersempena hari lahirku. Yang sebenar-benar orang tak tahu birthday dia bila, dia nak orang tahu. Lepas tu semualah tadi, happy birthday, happy belated birthday, tahniah, tak tahu pun bila nak open table. Kan? Dan akhirnya dia seronok sangat bila orang komen macam tu. Sedangkan dapat apa? Dapat apa komen tu? Akhirnya kita dapat tahu yang jambangan bunga dengan handphone tu dia beli sendiri. Bukan husband dia bagi. Nak tunjukkan apa? Penyakit tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu sebabnya adik-adik, jangan kita rasa rendah diri dengan apa yang kita rasa menjadi kelemahan kita. Tukarkan. Ucap selamat datang kepada yang berusaha, Dr. Muhammad Anwar bin Abdullah, yang sudi hadir pada pagi ini. Dia bila VVIP dah datang, makruh ceramah lelama. Jadi saya apalah, saya sambung. Contoh macam kita tengok Nabi Muhammad, Prophet Muhammad. Kepada yang bukan Islam pun boleh ambil poin ni. Nabi Muhammad semua orang tahu manusia yang teragung, disebutkan manusia yang terbaik. Kenapa? Akhlak dia, perangai dia. Itu sebabnya kalau kita jumpa anak yatim, kita kena sebut macam mana kita sebut kena sebut dia macam mana Nabi, macam itulah dia. Apa maksudnya? Contohnya kita cakap dengan anak tu, bagi galakan pada anak-anak. Itu sebabnya pada anak yatim jangan kita bersedih-sedih bila buat jamuan ke dengan anak yatim, jangan gosok-gosok kepala dia tu. Betul lah, dalam Quran sebut barang siapa, dalam satu hadis sebut barang siapa nak dilembutkan hatinya, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Betul. Tapi bukanlah gosok tu sambil menangis. Sabarlah nak, makcik faham rasa jadi anak yatim. Kau dah yatim dah lama, tak payah cerita. Budak tu budak lagi, kan? Sebab apa yang patut kita cakap apa? Bagi galakan, adik kena bangga dengan dia adik, sebab adik sama macam Nabi. Kenapa pula? Nabi pun anak yatim, adik pun anak yatim. Kalau Nabi boleh berjaya, adik pun boleh berjaya. Macam tu cakap. Kena selalu cakap benda-benda yang positif. Macam tu juga dengan anak-anak kita yang ni, yang mempunyai keperluan khas, sentiasa bagi galakan dengan dia. Mana yang lembam tu kan, dia macam blur-blur sikit kan, selalu cakap dia boleh berjaya. Hari-hari zikir, akhirnya dia berjaya. Ingat tak kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi? Ingat tak? Selalu cikgu-cikgu tahu cerita ni, jangan nak nipu. Saya pun cikgu kat dulu sekejap, tapi saya tak boleh jadi cikgu sebab jarak saya dulu rapat dengan budak-budak. Jadi bila saya jadi cikgu popular, ramailah cikgu tak puas hati dengan saya. Tak ada lah. Lagi salah satu sebab, saya dulu masa datang sekolah kan, saya tengok budak-budak ni macam lebih kurang sebaya, jadi macam kadang ada macam member je, susah lah mengajar macam tu. Jadi saya dulu pernah jadi guru ganti selama sebulan tu. Lepas tu saya jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sen. Ingat ke Pak gaji tu beli barang sumak buat tom yum, ingat ke? Dulu lah. Tapi dulu cikgu lain dengan cikgu sekarang. Cikgu sekarang semua kereta besar-besar, rumah pun besar-besar, kan? Semua buat loan dahsyat-dahsyat semua. Tapi itulah satu identiti kita boleh tahu. Cikgu ni senang je nak kenal. Pegawai PPD ke dengan apa? Dengan pegawai jabatan boleh perasan lah. Beza dia perasan. Cikgu lagi boleh perasan. Yang JPNS dengan PPD, tunggu saya ceramah kat dia orang lu. Tu lain kali. Tapi cikgu senang nak kenal cikgu. Dia biasanya daripada sini boleh nampak dah nama dia siapa. Tu cikgu tu. Sebab name tag dia memang macam nombor plate kereta. Kan? Lagi besar lagi bagus. Kesangan kerja dekat jabatan-jabatan lain tu pula, dia tak ikut spek. Dia gemar kecil-kecil, buat style lah, apalah kan. Yang sebenarnya memang patut macam tu, supaya orang tahu. Dia pengsan, kita tahu cikgu mana yang pengsan, sebab nama dia besar. Tentu. Itu langkah keselamatan sebenarnya. Jadi, aku lupa tadi cerita pasal apa tadi ya? Pasal apa tadi? Katak dan pergi. Itulah cikgu.
Katak dan pigi, ada 3 ekor katak jatuh dalam pigi. 3 katak ni nak keluar daripada pigi. Katak ni nak keluar daripada pigi. Kemudian ada seekor katak lagi dekat atas. Katak dekat atas juga apa? Katak tu cakap, jangan, dia nak lompat keluar. Jangan, tinggi ni, mati kau nanti. Jangan, tinggi. Katak pertama cuba lompat, akhirnya jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Kata-kata jangan, tinggi ni ya Allah. Islam kata ni. Tu sebab dia kata ya Allah tu. Tinggi ya Allah, jangan, mati kau nanti. Katak kedua pun mati. Sampai katak yang ketiga, jangan, tinggilah, jangan, mati kau nanti, jangan. Akhirnya katak ketiga berjaya keluar daripada perigi tu. Kenapa katak ketiga berjaya? Sebab katak yang ketiga itu peka. Katak ketiga tu tak dengar pun dia cakap apa. Yang dia nampak katak kat atas tu macam ni je. Kan? Dia ingat katak tu cakap jangan, tinggi. Yang dia pula sangka tinggi lagi. Dia ingat macam tu. Dan akhirnya dia berjaya lepas keluar. Maknanya apa? Maknanya hanya yang positif boleh berjaya. Jangan hidup menyalahkan orang. Kenapa kau tak boleh berjaya? Aku ni pekak. Kenapa kau tak berjaya? Aku ni bisu. Kenapa aku tak boleh berjaya? Aku ni lemah sebelah kaki. Kenapa aku tak boleh berjaya? Sebab aku ni gaut. Kenapa aku tak boleh berjaya? Sebab aku ni gemuk sangat. Kenapa aku tak berjaya? Semua macam-macam. Segala alasan. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Bangau jawab apa? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Apalah langsung jam. Kau tengok cikgu kau, tengok. Bila kena tanya dia pun diam macam budak. Kenapa? Rumput panjang sangat. Macam itulah. Student-student macam itulah kadang. Tu yang cikgu pening kepala tu. Tak tahu budak ni faham ke tidak. Bila tanya ya koma. Kelas, ada apa soalan? Tiba-tiba koma, darah tak sampai ke oksigen, oksigen dia tak sampai kat kepala tu kan. Cikgu pun tak tahu dia faham ke tidak kan. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit apa pasal? Apa pasal cikgu perut sakit pasal? Makan nasi mentah. Apa pasal nasi tu mentah? Tak perasan? Apa dah? Nasi tak masak. Kenapa nasi tak masak? Dia makan nasi mentah kan, sikit perut, nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kiai api basah apa pasal? Hujan turun kenapa? Katak panggil apa pasal? Jadi yang berusaha tuan-tuan nak beritahu mereka masih ingat lagi lagu tu. Itu pencapaian sebenarnya. Wahal lagu tu belajar masa tadika tu, cikgu sekolah menengah masih ingat lagi dan cikgu sekolah rendah pun ingat lagi. So ini satu pencapaian. Tetapi ramai yang tak perasan lagu tu ajar kita jangan menyalahkan orang lain. Dan akhirnya ular mengaku, memang makanan aku, so what? Dia kata. Bila ular kata makanan dia, orang dah tak tanya soalan dah. Nak tanya apa lagi? Tu sebab cikgu pening dengan anak murid yang menjawab ni. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Apa pasal kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Tak selesai. Tu sebabnya kita kena belajar mulai hari ini bertanggungjawab atas semua benda yang kita buat dalam hidup kita. Jangan cakap ni dia mak saya susah. Oh, mak saya dulu tak ada pun bagi kasih sayang kat saya. Mak saya tak cakap pun I love you kat saya. Tanyalah cikgu-cikgu ni semua. Ni semua muka kurang kasih sayang dulu. Tak, maksud saya kurang kasih sayang. Mak ayah kita bukan jenis belajarlah nak mak sayangkan kau. Mana ada? Ayat yang mak kita orang cakap apa? Kau nak belajar, tak nak belajar, sudah. Itu motivasi dia dulu. Kau nak jadi orang, kau belajar. Tu ayat dia. Kita pun heran, selama ni aku bukan orang ke?
Tu sebab belajar. Korang keluar daripada Seremban ni, daripada sekolah Seremban 2 ni, kau tolong tengok taman-taman perumahan yang baru naik. Kau tengok signboard tu tulis apa? Pembinaan fasa baru. Hanya 800,000. Gilanya pemaju. 800,000 tu hanya. Macam RM8 kau buat. Saya dah buat kajian. Saya bagi talk di Shah Alam untuk sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah kecemerlangan. Saya tunjuk gambar rumah macam mana yang korang nak. Tunjuk rumah flat, tak nak. Rumah teras, tunjuk semidi, boleh lah. Tunjuk banglo, okey. Saya tunjukkan kereta, Saga, tak nak. Saya tunjuk Azia, dia gelak. Kereta aku tu. Wajar betul kan? Serbat mana Azia, senang parking. Walaupun berapa kali insiden dihalau oleh penganjur, tapi saya okey, saya tetap kekal dengan Azia saya. Bukan tak ada kereta besar, tu buat family. Tapi kereta kecil, okey, syukur. Tapi cerita kereta kecil, tak nak. Kereta Azia, tak nak. Tunjuk Alphard, yes. BMW, okey. Mercedes, betul. Itu jawab budak-budak ni. Saya cakap tu, cikgu dekat tepi tu, cikgu dengar cikgu dia orang nak kereta apa, saya kata. Cikgu dengar dia nak rumah apa, saya kata. Kemudian saya tanya lagi satu soalan. Motosikal nak motor apa? Tunjuk ES5, tak nak. Demak lagi tak nak. Chris, tak nak. Tunjuk Harley Davidson, yes. Superbike, yes. Nak motor besar-besar, Harley Davidson, Vulcan, Goldwing. Okey lah. Ni kipas ni senarah kat siapa? Tolong beritahu sikit. Siapa yang panis mana ni? Tak kesian ke kat penceramah? Tak ada siapa yang prihatin. Tolonglah cikgu panis saya bagi assistant saya jugalah yang buat. Nak buat macam mana? Masih ada yang sayang kan? Dongak sikit boleh? Alhamdulillah. Baru boleh lama sikit ceramah. Okay, dah. Oh, dia tak boleh tegak. Tak apa, cukup lah. Tak apa. Tak saja ya. Saya ni memang penceramah alam sekitar. Mana sempat saya tegur, saya tegur. Macam ni kan. Saya andaikan ni air saya. Sebab air ni tertangkup saya tak tahulah memang nak bagi saya ke tak. Saya kan takut kan untuk Tuan Anwar ke apa, mana saya tahu. Kan terminum air orang kan. Tu tak tahu. Macam-macam. Okey. Balik semua. Bila saya tunjuk, saya tanya, ni tak nak. Dia tak nak cikgu. Memang dia tak nak. Okeylah. Saya kata, katalah ada anak, saya kata. Katalah ada anak. Saya tanya nak bagi siapa jaga? Adik-adik, anak nak bagi siapa jaga? Nak bagi siapa jaga? Mak, tengok. Dia cakap nak bagi mak jaga. Kata mak kau cakap apa? Aku dah penat jaga kau daripada kecil, nak jaga kau pula. Okey. Faham tau? Maknanya kau kena cari sumber lain untuk jaga. Jadi mak kita ni bagi dia rehat. Kalau bagi jaga pula, bagi dekat pengasuh, satu kepala budak sekarang. Budak pakai pampers 500 paling murah. Budak biasa pun 400. Tak ada dah. Tapi tak apalah. Nak ada orang gaji. Okey, fine. Orang gaji sekarang pun demand sekurang-kurangnya nak RM1,100 sebulan. Paling rendah. Itu pun kejap-kejap lagi. Baru sebulan hilang. Saya pernah ambil satu orang gaji tu bantu rumah. Tip top kerja sebulan. Lepas tu menangis, Bapak saya meninggal. Berapa kali bapak kau meninggal? Hari tu bapak kau meninggal dah kan? Menipu kerja. Sudahnya berhenti. Tak ada orang gaji. Sian isteri saya. Jaga anak macam tu. Dah lah, tromen ke mai. Terbakar je rumah hari-hari. Saya dah kahwin tau. Pada cikgu yang berharap tadi, saya kena cakap lah, saya dah kahwin. Okay. Jadi makna kata, bila cerita tentang harga tu tadi, akhirnya saya kata, cikgu, saya buat kira-kira. Kereta, ambil kereta
Azia je, ataupun kereta Saga. Motor, ambil motor yang RM150 sebulan, ambil kat Singa, tak payah down payment, bagi photostat IC je, dia akan kutip tiap-tiap bulan datang kat rumah. Yang ketiga, rumah pun ambil bilik sewa je, RM500 sebulan. Bil api, bil air, yang tu saya tak masukkan lagi tau, saya tak masukkan bil air, bil air. Tapi minyak saya letakkan RM500 sebulan. Mana cukup RM500 sebulan? RM500 sebulan saya letak duit minyak. Mana cukup? Cukup ke RM500 sebulan? Tolong cakap sikit cikgu, cukup tak? Tak cukup, melainkan cikgu tolak kereta tu sampai jalan besar baru start enjin. Cukup. Dan anak saya bagi RM250 satu kepala, itu pun bagi dekat orang yang kenal. Memang tak dapat dah 250 tu. Saja je saya bagi RM250 tu kalau ada. Ini semua benda-benda yang budak-budak ni tak nak, yang korang tak nak tau. Saya kira total untuk benda-benda yang dia tak nak, kosnya sahaja setiap bulan RM2,250 untuk benda yang korang tak nak. So dengan tahap itu, kalau kau tak nak benda tu dan kemudian kau tak belajar, kau lupakanlah untuk benda-benda yang kau nak, sebab benda yang kau tak nak tadi pun kau tak boleh dapat. Duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya pakai duit. Nak buat macam mana? So itu sebabnya saya bagi penekanan ni, bukan sebab untuk alah ni semua dunia Ustaz, faham. Tapi tak salah kalau kita mencari dunia untuk akhirat dan kita mencapai keselesaan hidup, tak ada masalah. Sampaikan jangan lupa diri, ingat dunia semata-mata, tak. Tapi bayangkan RM2,250 ni bersamaan dengan gaji permulaan kerja kerajaan berkelulusan ijazah, gaji basic. Tu sebabnya tidak ada cara lain. Adik-adik, jangan pandang lagi dah ni kekurangan bukan halangan. Tolak ke tepi dah kekurangan-kekurangan ni. Sebab kita ada otak sekarang ni. Korang bukannya duduk dekat Tanjung Rambutan, bukannya duduk dekat hospital wad gila, bukan duduk sebagai seorang yang tak ada akal, bukan. Semua orang kat dalam dewan ni ada akal fikiran. Kita berhak untuk bahagia, dan dalam dunia ni usahalah untuk capai apa yang kita nak dengan satu yang disebut sebagai ilmu. Nak berjaya, pertama kena cepat, jangan lambat. Lupakan semua kekurangan-kekurangan kita, kena cepat. Kedua, hadir pada setiap program yang menambah baik diri kita, termasuklah dalam kelas, termasuklah dalam dewan hari ini. Apa juga amanat-amanat yang dikongsikan, sama-sama kita terapkan dalam hati kita, dalam minda, jiwa dan sanubari kita untuk berjaya. Ketiga, ini bukan zaman kita bercakap aja, ini zaman kita buat. Aku ingat aku nak berjaya lah, aku nak keluar lah daripada kesusahan ni. Talk is cheap, bak kata cikgu bahasa Inggeris Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Talk is cheap, tetapi buat itu yang mempunyai nilai sebenarnya. Yang dulu-dulu usah dikenangkan lagi, kan? Bak kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Tapi maksudnya tu letak target yang tinggi. Saya dulu belajar nak jadi lawyer, nak bawa kes-kes mahkamah, alhamdulillah saya dah capai. Tetapi ada satu tuntutan, minta saya untuk join di dalam dunia dakwah contemporary. So, saya terpaksalah ambil pencen awal. Tapi walaupun saya dah pencen, lambat lagi, umur 55 baru dapat pencen tu. Tak apalah, buat apa yang kita boleh buat. Mana kata gantung cita-cita kita tinggi di atas langit. Lepas tu jangan dikenangkan lagi, dulu aku ni orang susah, buang ke tepi. Besok aku boleh berjaya tak? Jangan risau.
Bak kata seorang lagi ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok ibarat hutang, entah bayar, entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakan sebaik-baiknya. Ini zaman apply. Keempat, mantapkan keupayaan kita. Sahabat saya yang tak mempunyai tangan, kedua-dua belah tangan, dia boleh berjaya, malahan jadi jutawan. Kita tengok Ian Top menjadi perenang, menjadi sukan terjun anjal, papan anjal ni top, paling kaya sekali dalam Amerika Syarikat. Mereka bukan tak ada kekurangan, ada kekurangan, tetapi kekurangan itu tidak dijadikan alasan untuk tidak berjaya. Mantapkan keupayaan kita. Mantapkan di sini dalam program kita hari ini adalah mantapkan dengan ilmu. Harta, kata Saidina Ali, kita kena jaga harta, tapi ilmu yang akan jaga kita. Harta makin dibelanjakan makin kurang, tapi ilmu makin kita belajar makin banyak yang kita tak tahu. Itu sebabnya belajar rajin-rajin. Seterusnya, profesional. Apa maksud profesional? Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Waktu belajar sungguh-sungguh. Jangan risaukan ni kat rumah ni macam mana. Belajar betul-betul. Balik rumah kan baru cerita pasal rumah. Tapi dekat sekolah, dekat tempat belajar rajin-rajin. Seterusnya iltizam, berazam dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang terbaik. Biar orang tahu aku ini masuk dalam kategori MBK, tapi aku boleh berjaya daripada orang yang selama ini tidak termasuk dalam kategori MBK. Aku murid berkeperluan khas, tapi hari ini aku membuktikan aku lebih baik daripada mereka yang kononnya tidak berkeperluan khas. Tanamkan semangat untuk berjaya. Sekali kita kata kita boleh, maka kita akan berjaya, InsyaAllah. Dengan satu syarat, mestilah diiringi dengan usaha. Manjadda wajada. Barang siapa yang berusaha pasti akan dapat hasilnya. Begitu juga seterusnya, organize, susun atur, strategi. Dengar cakap cikgu. Bila cikgu kata begini-begini, ikut. Jangan disakitkan hati cikgu. Dahlah tak nak belajar, kau sakitkan pula hati cikgu. Cikgu mengajar kat depan, kau usik kawan kat belakang. Bila tak faham, tanya soalan. Cikgu paling seronok kalau ada pelajar yang tanya soalan dekat cikgu. Cikgu paling seronok. Kalau malu tanya dalam kelas, pergi kat bilik guru. Cikgu saya sebenarnya tak faham, cikgu. Sabar, saya okey je lah. Relax, jangan sedih. Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Waduh. Wah, parah tu. Jangan dijamakkan benda yang tak faham. Benda tak faham terus tanya, jangan disimpan-simpan. Terus tanya soalan. InsyaAllah cikgu akan jawab. Masalahnya itulah dalam kelas. Bila cikgu tanya, kelas ada apa-apa soalan? Yang pertama koma. Kelas ada apa-apa soalan? Yang kedua sibuk pandang orang lain. Tak ada. Macam soalan tu tak tuju kat dia. Kategori yang ketiga, kelas ada apa-apa soalan? Kemar barang, dah habis dah ni, dah habis. Kalau tanya ni dah habis ni dia. Cikgu ni sayangkan kita. Dengar cakap cikgu, jangan sakitkan hati dia. Cikgu marah tanda? Cikgu marah tanda? Tak dengar. Cikgu marah tanda? Sayang. Cikgu ni kalau marah, 3 dialog paling popular dia akan gunakan. Dialog yang pertama, sambil dia cakap pinggang, apa nak jadi dengan kamu ni? 1. Tu dialog yang pertama. Dialog yang kedua, kamu sedar tak periksa berapa hari lagi? 2. Dan dialog yang paling popular cikgu selalu gunakan, kamu tahu tak zaman saya dulu, tak habis zaman dia. Itu yang ketiga. Dan mak kita di rumah 3-3 pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak periksa berapa hari zaman mak dulu? 3-3 pakai. 3-3 pakai mak kita. So, susun atur strategi kita untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, untuk berjaya, letakkan niat nak berjaya.
Jangan salah niat. Aku belajar kat sekolah sebab nak couple. Memang kau akan melingkup. Aku datang sekolah sebab boleh jumpa kawan-kawan, boleh main-main. Memang melingkup. Aku pergi ke sekolah nak tuntut ilmu, nak berjaya. Mudah-mudahan aku dapat membahagiakan kedua orang tuaku. InsyaAllah berjaya. Buat. Saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, waktu saya belajar dulu, saya fikir saya tak akan masuk universiti. Tapi bila dapat masuk universiti pula, macam tak percaya je. Allah uji keluarga saya, iaitu arwah abah saya tak sempat tengok anak-anaknya habis belajar, termasuk saya. Apatah lagi keluar TV, lagilah tak dapat tengok. Tetapi apa yang kami buat sekarang, kami adik-beradik cuba sedaya upaya sekarang untuk membahagiakan ibu yang masih ada. Itu ya. Jadi kita tak ada, sasaran kita yang paling senang. So jangan lupa letak hashtag. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Lepas ni cikgu-cikgu letak tu je hashtag tau. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Buat baik je dalam hidup kita ni. Kita mengajar, nak buat macam mana? Dah budak tu bodoh melantun-lantun, mengajar tak mau. Tapi kita doa. Doa. Tuhan je yang boleh buka hati dia bagi belajar. Doa. Jangan kecewa. Kita Allah, kenapalah budak ni bodoh sangat. Jangan kecewa. Kita cuba lagi. Tiba-tiba satu hari nanti, siapa nama cikgu? Cikgu siapa? Cikgu Zahra. Suhara. Zuhara. Cikgu Zuhara ni tiba-tiba Cikgu Zuhara ni dah umur 60 tahun. Dia pergi pasar malam kat Garden Homes. Pergi pasar malam macam tu, jalan dengan tiba-tiba, cikgu, siapa? Cikgu Zuhara tanya. Saya lah dulu cikgu ni. Dia pun sebut nama. Tak peranjat Cikgu Zuhara sebab budak tu dulu teruk betul. Sampai kan Cikgu Zuhara tak boleh lupa nama dia walaupun dah tua. Kenapa? Alhamdulillah cikgu, sekarang saya dah jadi doktor. Dah jadi doktor dah. Betul. Itu sebabnya kita pilihlah kita nak jadi apa, adik-adik sekalian. Nanti besok adik-adik pun akan pergi pasar malam jumpa kawan tau. Dia orang akan jumpa kawan dia terserempak. Engkau kat mana sekarang? Alah, aku biasa-biasa je. Aku doktor pakar kat KPJ. Engkau kat mana sekarang? Tak payahlah tahu. Assalamualaikum. Balik dia. Kenapa? Malu nak cerita yang dia kerja biasa-biasa. Malu nak cerita yang dia jadi biasa-biasa tu salah satu sebabnya waktu belajar dulu ada peluang belajar, tak nak belajar, main-main. So jangan disia-siakan ruang dan peluang yang ada. Jadi rasa cukup setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma pesanan saya ada beberapa orang yang kita kena hargai dalam hidup kita. Pertama, kedua ibu bapa kita. Kedua yang perlu kita hargai adalah guru-guru kita. Dan yang ketiga yang perlu kita hargai adalah kawan-kawan kita. Disebabkan menghargai kawan-kawan kita lah kita kena ajak mereka belajar bersama-sama dengan kita. Tetapi yang saya sebut guru tadi, adik-adik semua mesti tension. Apalah cikgu ni bising lah, kecoh lah, so belajar lah, apalah inilah. Memang kita rasa tension. Tapi korang ingat bila korang dapat result bagus, cikgu naik gaji berapa ringgit? Setiap seorang yang dapat straight A's, gaji cikgu naik RM100. Betul ke? Tak. 1 sen pun tak naik. Habis, dapat cikgu cemerlang? Tak, belum tentu lagi. Tengok daripada awal tahun. Tahun lepas ke, tahun ni ke, tak kisahlah. Daripada 1/1/2020 sampailah sebelum PKP, berapa ramai student yang masuk dalam sekolah, jumpa cikgu, terima kasih cikgu saya dah berjaya. Berapa ramai? Tak ada. Relax, tak ada. Tak ada. Tapi cikgu tetap mengajar kamu dan nak kamu berjaya. Itu sebab jangan sakitkan hati guru kita. Cikgu marah sebab dia nak kita pandai. Tak ada cikgu marah sebab dia nak biar kau bodoh sampai mati. Tak ada. Cikgu marah tu sebab nak bagi kita pandai. Cikgu marah nak bagi kita belajar. Faham ke tak? Faham tak? Jadi belajar rajin-rajin. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di dalam dewan ini, termasuklah guru-gurunya, termasuklah para pegawai daripada PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan,
akan sama-sama berjaya di dunia dan di akhirat. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Kepada yang muslim saya bekalkan 4 amalan untuk berjaya. Pertama, jangan lupa selawat banyak-banyak. Sebab apa? Sekali berselawat ke atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan kita. Kedua, banyakkan istighfar. Paling mudah sekali, astaghfirullah. Sebab apa? Sebab bila kita beristighfar ini, kita nak cuci dosa. Melainkan ada siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, tahun ni tak ada dosa lagi dah. Setakat ni belum ada. Seorang angkat tangan? Tak ada. Korang cakap kau angkat tangan pun berdosa dah. Kan? Jadi sebab apa? Istighfar. Sebab istighfar, 3 kelebihan orang yang rajin beristighfar, Nabi kata, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ketiga, masukkan hati Quran dalam hati kita. Hati Quran tu apa? Surah Yasin. Jangan baca hari Khamis malam Jumaat sahaja. Buatnya hari Khamis malam Jumaat ada hal, ada sale lah malam tu dekat Siruhu. Kan, Siruhu kan sekarang kan ganti Pelhayak kan. Ya ke tak? Oh, bawal game bawal lain ni. Adalah offer kan, adalah offer. Menyesal dia duduk depan, asyik kita tanya dia kata kan. Nak pergi buatnya malam tu ada hal, langsung tak baca minggu tu, baca setiap hari. Dan ada beberapa ayat, nanti saya share lah dengan pengetua ke dengan pegawai. Ada beberapa ayat yang kita boleh tekankan dekat dalam tu. Tak apa, saya bagilah. Dekat ayat dalam surah Yasin ada satu ayat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Waktu kita ulang tu dalam hati minta nak apa. Tak payahlah sebut salamun qaulam mir rabbir rahim, nak baik bonia. Salamun qaulam, tak payahlah sebut, tak payah. Kan? Tu bonia kan? Bukan. Oh, lagi mahal lah. Okey. Kan salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam hati, bagilah kejayaan padaku ya Allah, minta doa. Kemudian pada ayat iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. Dekat lalahu, dekat hu tu merujuk kepada permintaan aku tadi. Tadi minta apa? Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata nak bagi. Amalkan setiap hari. Adik-adik, amal setiap hari, insya-Allah boleh berjaya. Kan? Dan kemudian yang terakhir sekali, banyakkan haukil. Apa haukil tu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab kita serah ke Allah. Ya Allah, aku ni tak daya. Ya Allah, aku ni manusia biasa, tak kuat. Ya Allah, serahlah pada Kau untuk bagi aku yang terbaik. Itu adalah bekalan saya untuk semua yang hadir pada hari ini dan menonton secara live pada hari ini. Terima kasih banyak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya sebab saya faham. Muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Jadi kalau dia dah mula tengok pintu, saya faham. Atau mula tengok jam, yang paling melampau siap dengar bunyi jam tu. Jadi saya faham. Jadi insya-Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Cuma sedikit makluman, di belakang sana untuk guru-guru dan juga rakan-rakan sekalian, di belakang apa wan apa semua ada. Dekat belakang sana ada satu produk yang tengah viral sekarang, iaitu susu kambing. Susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni elok sebab tak sangka pula setiap minggu sold out. Ada muka Samsul Debat kat situ jadi duta. Jadi kita umum je lah. Tapi yang tak sangka tu baru-baru ni di Palong, di Felda Palong, Palong 12, alhamdulillah seorang siap masjid ni, dia dah 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah dah boleh semayang berdiri. Dah 6 bulan burut, beratus-ratus habis burut, alhamdulillah. Kebetulan susu kambing tu dicampur dengan madu dan juga kurma. So sebut kat suami, bang, dalam ni ada madu yang diizinkan. Cakap macam tu. Macam tu kan, faham? Okey. Jadi susu kambing, kurma, madu tu, dan yang bagus, pertama dia tak ada bau. Bau hamis kambing tak ada. Kemudian yang ketiganya, yang gastrik boleh minum. InsyaAllah nak puasa Zulhijjah ni kan, hari ni puasa tu sampai hari apa tu boleh. Tapi janganlah tak makan-makan. Buka puasa makanlah. Mana siapa yang ada gastrik insyaAllah elok. Kemudian pada orang perempuan yang hormon dia mengayau, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana pari boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada jangan cari sebab dah tak ada. Faham? Kemudian begitu juga ada baik untuk orang yang ada masalah sakit sendi, sakit tulang, yang tumit pijak sakit, insya-Allah okey. Ambil pagi je.
Ambil pagi saja. Dalam kotak tu ada 20 sachet. Bancuh, dia serbuk bancuh. InsyaAllah baik. Untuk diet pun elok, sebab dalam tu ada metabolik yang cukup. Untuk siapa yang ada anak-anak yang ada penyakit anemia, sel darah putih tinggi pun boleh ambil itu, insyaAllah. Jadi kemudian ada satu buku, buku Samsul Debat. Buku tu kahwin bukan nak suka-suka jang. Buku tu RM16. Cikgu-cikgu boleh beli sebab sekarang tengah musim mengawan. Jadi ikat dengan reben, hadiahkan kat pengantin. Bagus. Musim mengawan. Tiap minggu kena kahwin, sekarang dah mula dia balik kan. Hari tu online kan. Yang ni. Jadi buku tu harga RM16. Tapi siapa yang cikgu-cikgu kan dia gemar share-share. Siapa yang share beli susu kambing tu 2, maka buku tu akan jatuh harga RM10. Jadi gila-gila lah baca. Macam tu ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Menurut itu berbicara kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.